Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma shalli salatan kamilah وسلم سلاما تم على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالهوائج وتناله بالرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد لكل معلوم لك. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pertama sekali lafazkan kalimah syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah masih memberi nyawa kepada kita. Allah masih memberi peluang kepada kita untuk kita bertaubat, untuk kita beristighfar, untuk kita menambahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara amal ibadah yang kita boleh buat untuk tambahkan amalan pahala kita untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, mencari kunci kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah amal ibadah dengan membaca Al-Quran, membaca dan belajar Al-Quran. Saya dah banyak sekali sebut sebelum ini, jadilah manusia yang membaca dan belajar Al-Quran. Bukan sahaja kita membaca, tapi kita pun belajar Al-Quran. Siapa-siapa pun kita, mahupun kita ni guru Quran setara mana pun, kena juga mencari guru. Sebab nak jadi orang yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran. Kalau kita nak jadi orang yang terbaik, saya ulang sekali lagi, kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, jadilah orang yang membaca Al-Quran dan belajarkan Al-Quran. Jangan lupa tuan-tuan, supaya kita kena sentiasa belajar, supaya kita menjadi orang yang lebih berguna, orang yang bermanfaat. Bukan sahaja bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi kita bermanfaat untuk orang lain, untuk keluarga kita, untuk adik-beradik kita, untuk masyarakat. Supaya kita sebarkan manfaat itu kepada orang. Kadang-kadang tuan-tuan, manfaat ini bukan sahaja disebarkan dengan cara kita mengajar, bukan. Manfaat itu bukan sahaja disebarkan dengan cara kita mengajar, bukan juga tuan-tuan. Dengan cara kita mengajak juga manfaat itu dapat disebarkan. Contohnya, kalau live ini tuan-tuan dan puan-puan sebarkan kepada ramai orang, maka itu juga antara cara untuk kita sebar manfaat kepada orang. Cara untuk kita mengajak ke arah kebaikan. Adakah mengajak ke arah kebaikan ni perkara sia-sia? Tidak tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mengajak amal makruf ini, mengajak ke arah kebaikan ini merupakan tuntutan, merupakan kewajipan bagi semua orang Islam. Tanggungjawab kita sebagai seorang Islam adalah untuk mengajak orang ke arah kebaikan. Mengajak je ke arah kebaikan. Mengajak ke arah kebaikan tu, suruh dia dengar ceramah, suruh dia belajar fardu ain, suruh dia belajar Al-Quran, sharekan live ini supaya apa? Supaya dia belajar Al-Quran. Itu juga menjadi sebahagian daripada amal makruf yang kita buat, tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Maka kalau kita nak jadi Islam yang berguna, Islam bermanfaat, maka banyakkan memberi manfaat kepada orang. InsyaAllah, jika kita bagi manfaat kepada orang, Allah akan mempermudahkan segala urusan kita, insyaAllah. Percaya kepada Allah, insyaAllah. Halijah Dali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muhammad Tirmidzi Osman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi insyaAllah pada pukul 9.30 pagi, dalam masa 2 minit saja lagi kita akan mulakan surah Al-Mulk episod yang keempat kita. Jadi sebelum kita mulakan, saya minta jasa baik semua. Saya tak paksa, tapi berharap dengan penuh pengharapan untuk sharekan live ini, sebarkan live ini, tekan butang share di sebelah kiri tuan-tuan itu dan sebarkan ke banyak-banyak grup tuan-tuan. InsyaAllah dengan cara ni kita nak belajar dan kita ajak orang lain belajar. Bila mana kita ajak orang lain belajar tuan-tuan, kita mengajak ramai orang belajar, InsyaAllah Allah akan mempermudahkan kepada kita untuk ilmu tu meresap ke dalam hati kita. Bila mana kita belajar ni tuan-tuan, apa yang paling penting? Bila mana kita belajar, apa yang perkara yang paling penting tuan-tuan? Perkara yang paling penting bila mana kita belajar adalah bila mana keberkatan ilmu tu kita dapat. Belajar ilmu apa-apa pun, yang paling kita kejar-kejar adalah keberkatan ilmu. Sebab apa tuan-tuan? Bila seseorang itu belajar tapi tidak mempunyai keberkatan ilmu, kemungkinan dia akan makin jauh dengan ilmu tu tuan-tuan. Dia bukan, tuan-tuan kena faham
Bila kita sebut keberkatan ilmu, seseorang itu dia tidak dapat keberkatan ilmu, bukan bermakna tiba-tiba dia lupa ilmu tu. Bukan tiba-tiba dia lupa, tidak. Tapi keberkatan dia semakin menjauh daripada ilmu. Dia semakin tinggalkan jauh. Lagi-lagi ilmu Al-Quran, tuan-tuan. Bila mana dia jauh daripada Al-Quran, maka dia akan dekat dengan maksiat. Itu kita takut, tuan-tuan. Jauh daripada Al-Quran, jauh daripada Allah, maka dia akan dekat dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila mana kita belajar lagi-lagi ilmu agama ni, apa yang paling penting kita nak? Keberkatan ilmu. Sebab bila mana ada keberkatan ilmu tu, tuan-tuan, kita rasa nak buat je benda tu. Kita rasa nak buat. Oh, seronoknya aku belajar ni, seronoknya baca Al-Quran, rasa nak buat lagi lah, rasa nak baca lagi lah, rasa nak belajar lagi lah. Itu keberkatan ilmu yang meresap dalam hati kita. Jadi paling penting, tuan-tuan, bila mana kita belajar, tetapkan matlamat dalam hati kita. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak lancar baca Al-Quran, aku nak boleh ngaji, aku tak nak dah kesalahan besar yang aku buat. Ya Allah, perbetulkan bacaan aku, permudahkanlah urusan aku untuk belajar Al-Quran. Letakkan matlamat dalam hati, supaya bila mana kita rasa malas, bila mana kita rasa dorok je nak baca Quran, dorok ni orang Terengganu, kalau orang luar dok larat, rasa tak larat je nak baca Quran, maka ingat balik apa yang matlamat yang kita simpan dalam hati, apa matlamat yang kita nak capai. Mungkin matlamat kita nak capai, aku nak boleh baca Al-Quran, aku nak lancar baca Al-Quran. Bila mana ada matlamat ini, maka dia akan ada sesuatu yang push diri kita untuk kita bergerak lagi, untuk kita usaha lagi, untuk kita tidak mengalah, insya-Allah. Jangan sesekali kita mengalah, jangan sesekali kita berputus asa lagi-lagi daripada ilmu Al-Quran. Kak Sam Sulaiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat pencinta Al-Quran, Waalaikumsalam warahmatullahi. Su Abdullah, selamat pagi. Selamat pagi. Harina Lina, Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syahid Muhammad Anwar, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Mazwan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Harlina Lina dan Syekh 30 guru, Alhamdulillah, terima kasih. Moga Allah memberi keberkatan ilmu kepada kita semua. Siti Rahimi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kembara Al-Quran. Dekatkan dengan Al-Quran, baca dan terus belajar hingga akhir hayat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terus belajar sehingga kita dapat hayati Al-Quran itu. Supaya apa, tuan-tuan? Kita kena terus belajar dan terus membaca Al-Quran, supaya Al-Quran ini menjadi sahabat kita, tuan-tuan. Menjadi sahabat kita. Bila mana Al-Quran menjadi sahabat kita, maka Al-Quran lah yang akan jadi peguam bela kita di alam kubur nanti. Saat mana kita masuk dalam alam kubur, saat itu tidak ada sahabat-sahabat lain. Anak bini semua akan tinggalkan kita, keluarga kita semua akan tinggalkan kita. Tapi ada seorang sahabat, ada satu sahabat yang tidak dapat yang tak akan meninggalkan kita, akan ada di samping kita, tidak akan tinggalkan kita. Namanya adalah sahabat Al-Quran. Bila sahabat Al-Quran ini akan jaga kita, bila kita jaga dia di atas dunia, maka dia akan jadi peguam bela kita di alam kubur nanti. Maka kalau tuan-tuan nak ada sahabat di samping kita di alam kubur, jika tuan-tuan nak ada peguam bela di alam kubur, maka jadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kita di alam dunia ini, insya-Allah. Kita sama-sama belajar dan sama-sama membaca dia, insya-Allah. Jadi yang baru masuk saya ucapkan selamat datang. Lillah Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tuan-tuan, tanpa melengahkan masa, jom sama-sama kita membaca surah Al-Mulk. Jadi saya minta jasa baik tuan-tuan untuk sharekan live ini. Moga dengan tuan-tuan share, makin ramai yang mendengar dan makin ramai yang akan terbuka hati untuk baca Al-Quran. Makin ramai yang mendekatkan diri dengan Al-Quran dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bantu mereka, insya-Allah. Tuan-tuan, tulis di ruangan komen surah Al-Mulk ayat 10 hingga ayat 12. InsyaAllah. Jom sama-sama kita baca Al-Mulk. Kita tulis di ruangan komen surah Al-Mulk, muka surat surah Al-Mulk ayat 10 hingga ayat 12. Tulis di ruangan komen surah Al-Mulk ayat 10 hingga ayat 12. Osman, Cik Zun, Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang. Yang baru masuk, selamat datang. Dan saya mengharapkan
26 mata memandang sekarang ini. 26 ini sharekan kepada banyak-banyak grup. Tuan-tuan, kalau boleh mention keluarga kita dalam ruangan komen tu, mention nama suami kita, isteri kita, anak-anak kita. Supaya apa? Supaya kita nak dia pun sama-sama belajar macam kita. Kita nak dia semakin dekat dengan Al-Quran, insya-Allah. Makin dijaga. Kadang-kadang anak ni tuan-tuan kat jauh-jauh kita tak tahu dia kat mana. Kadang kita risau kan, buat apa anak aku sekarang ni. Mention nama dia dalam ruangan komen. Moga dia pun baca Al-Quran, belajar Al-Quran sama-sama dengan kita, insya-Allah. Kak Sam Sulaiman, surah Al-Mulk ayat 10 hingga 12. Kak Mazwan, surah Al-Mulk ayat 10 hingga 12. Nurab Aziz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Arina Lina, surah Al-Mulk ayat 10 hingga 12. Siti Rahimi, surah Al-Mulk muka surat 562, betul? Ayat 10 hingga 12. Dalilah Muhammad, surah Al-Mulk ayat 10 hingga 12. Ali Jadali, surah Al-Mulk ayat 10 hingga 12. Betul tuan-tuan? Jadi sebelum kita mulakan macam biasa, kita buka dulu dengan umul kitab Al-Fatihah. Tapi tuan-tuan, sebelum kita baca Al-Fatihah, cakap dalam hati, ikut kata-kata saya ni di dalam hati. Ya Allah, ya Tuhanku, aku hadiahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, kepada para sahabat, kepada para syuhada, kepada orang-orang yang soleh, kepada guru-guru kami, kepada kedua ibu bapa kami, kepada diri kami sendiri dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jom sama-sama kita membaca Al-Quran. Yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, tekan butang love dan share kan. Kalau boleh share kan, moga dengan cara ni ramai yang dapat manfaat dan ramai yang dapat betulkan bacaan Al-Quran mereka, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi insya-Allah jom sama-sama kita membaca surah Al-Mulk muka surat 562, ayat yang ke-10 hingga ke ayat yang ke-12. Siapa yang berada di rumah ataupun yang Al-Quran ada depan dia, ambil wuduk, buka Al-Quran, tengok muka surat 562. Muka surat 562. Dengan cara itu kita dapat perhatikan, kita dapat perhatikan huruf demi huruf. Siapa yang tidak ada Al-Quran depan mereka, dia ada masa yang lapang, free time, buka laptop ke komputer ke, type dalam komputer tu kat Google, type surah Al-Mulk, tengok ayat yang ke-10 hingga ke ayat 12 supaya nampak huruf demi huruf. Tidak ada komputer juga, tak apa, tengoklah live saya ini sebab saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan insya-Allah. Jom sama-sama macam biasa, jom kita mengembara. Ya, alhamdulillah, inilah gambaran surah Al-Mulk, ayat ke-10. Tak banyak yang kita akan baca hari ni, tapi walaupun tak banyak, ada beberapa tempat yang kita kena tumpukan juga, tuan-tuan. Kita akan bermula daripada waqalu law kunna, sampai ke ayat ke-10, dan hari ni kita akan habis sampai ke hujung, perhabis muka surat yang 562 ni, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita baca. Abang Aman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang ke-10 kita baca. Tuan-tuan di rumah boleh ikut bersama saya. Kita baca isti'adzah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Sekali lagi tuan-tuan, baca bersama-sama dengan saya. Saya baca sekali lagi.
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Pada ayat ini tuan-tuan, yang pertama tuan-tuan kena jaga apa tuan-tuan? Jaga kaf berbaris depan. Kaf berbaris depan ini tuan-tuan. Kunna walau waqalu law kunna. Ramai orang baca dengan tebal, dia bunyi seakan-akan huruf qaf. Waqalu law kunna. Jaga-jaga tuan-tuan. Dia tak boleh kita baca dengan huruf qaf, kita kena baca dengan huruf kaf. Waqalu law kun. Nipis je bunyi dia. Waqalu law kunna, bukan kun, tak nak. Kita nak kun. Nampak yang beza? Kalau saya bunyi dengan huruf kaf seperti ini, law kunna. Kalaulah saya bunyi dengan bacaan yang salah, dia akan jadi macam ni. Law kunna. Beza? Kunna. Ku. Beza dia tuan-tuan. Ini tebal. Jangan kita bunyikan dengan tebal. Yang kedua, jaga huruf bersabdu. Huruf bersabdu dengung 2 rakaat. Nun bersabdu dengung 2 rakaat. Tulis orang komen. Nun bersabdu dengung 2 harakat. Tulis orang komen. Nun bersabdu dengung 2 harakat. Lau kunna nasma'u. Dengung nun ni tuan-tuan kena faham Dengung nun ini maksudnya lidah kekal di langit. Dengung nun ini lidah kekal di langit. Jangan gantungkan lidah. Maksud gantungkan lidah tu tuan-tuan, lidah jatuh daripada langit. Lau kunna, tak nak macam tu. Kita nak kekalkan lidah di langit selama 2 harakat. Lau kunna, 2 harakat. Lau kunna, lepas tu panjangkan 2 harakat. Dengung 2 harakat, panjang 2 harakat. Nampak? Lau kunna nasma'u au. Ni trik tuan-tuan. Ni trik. Sebelum tu tulis ruangan komen dulu. Nun bersabdu dengung 2 harakat. Nun bersabdu dengung 2 harakat. Siti Safiah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, tuan-tuan, kawasan ni terik tuan-tuan. Terik sangat-sangat ni. Ain dengan hamzah ni tuan-tuan. Ramai orang akan baca macam ni. Lau kunna nasma'u au naqilu ma. Bunyi macam betul tuan-tuan. Nasma'u au nasma'u. Nasma'u. Okey, jaga tuan-tuan, jaga. Okey. Yang kita kena jaga tuan-tuan, kenapa kita kena jaga ain ni tuan-tuan? Ain ni kena jaga sebab ramai orang akan baca dengan hamzah. Ain ni ramai orang akan baca dengan hamzah. Ain ni ramai orang akan baca dia dengan hamzah. Ain ni Allah tulis yang ustaz pun. Ramai orang akan baca dia dengan hamzah tuan-tuan. Nasma'u au naqiluma. Lagi-lagi tuan-tuan, bila mana kita menghafal, kita nak baca laju tuan-tuan. Wa qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ramai orang baca macam tu tuan-tuan. Dia rasa dia dah hafal, lepas tu dia rasa lancar. Sedangkan ain ni dibaca dengan hamzah. Jaga. Nasma'u au. Nampak beza? Nasma'u au na. Ni pun jaga. Ain ni trik tuan-tuan. Ain ni trik. Dia akan kita lebih ke arah hamzah nanti. Nasma'u au naqiluma. Itu kalau kita baca dengan hamzah. Tapi kita nak baca dengan sebutan yang betul, maka kita akan baca nasma'u au naqiluma. Nampak tak? Nasma'u au naqiluma. Okey, nak berlatih makhraj ain tuan-tuan, caranya adalah kita matikan ain. Ini untuk kita berlatih. Sebelum ni kita bagi alif baris atas. Bunyi dia apa? Bunyi dia Cuba ramai-ramai sebut ikut sama-sama dengan saya. Bunyi dia Sekali lagi Sekali lagi Okey. Perkara yang sama kita apply pada sini. Au naqilu ma kunna. Nun bersabdu dengung 2 rakaat. Kunna dengung 2 rakaat,
panjang 2 rakaat. Sebab apa panjang Ustaz? Sebab ada alif. Sebab ada alif. Jadi dengung 2 rakaat dah. Lepas tu panjangkan lagi 2 rakaat. Man 2 rakaat. Kun dengung 2 rakaat. Na panjang 2 rakaat. Okey. Fi ni suka ni tuan-tuan. Fi berapa panjang kita nak baca ni tuan-tuan. Tuan-tuan rasa panjang berapa ni? Berapa banyak kita nak tarik ni tuan-tuan? Pakcik apa ni tuan-tuan? Pakcik Misai jumpa dengan Pakcik Hamzah. Baca dengan 4 atau 5 harakat. Tulis di ruangan komen. Pakcik Misai jumpa Pakcik Hamzah. Baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Tulis di ruangan komen. Pakcik Misai jumpa dengan Pakcik Hamzah. Baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Bila berjumpa dua pakcik ini, maka dia punya sembang 4 ataupun 5 harakat tuan-tuan. Jaga-jaga. Bila mana jumpa dua pakcik ini, dia punya sembang tuan-tuan sampai 4 hingga 5 harakat. Maka bunyi dia macam mana? Fi 4 hingga 5 harakat. Fi 4 hingga 5 harakat. Batu asha. Ni pun trik juga tuan-tuan. Trik apa Ustaz? Ustaz ni banyaklah trik-trik. Sabar dulu tuan-tuan. Kenapa trik? Ramai orang suka baca macam ni tuan-tuan. Ramai orang suka baca macam ni. Dia baca fi asha. Nampak tak? Dia suka baca macam tu tuan-tuan. Fi asha. Dia baca dengan huruf sin. Fi ashabis sa'ir. Nampak tak? Sedangkan pada huruf ni tuan-tuan, dibaca dengan huruf sad sepatutnya. Jangan kita baca dengan huruf sin. Kalau baca dia seperti ini, asha, salah. Kena baca dengan asha. Tebalkan dia. Asha. Nampak tak? Sebab ada isti'ala pada huruf sad. Ashabis sa'ir. Sa'ir. Ni tuan-tuan, ramai orang suka buat apa? Ramai orang suka buang sabdu dia. Fis sa'ir. Macam tu sahaja. Patutnya fis sa'ir. Jaga sabdu pada huruf sin. Okey? Kita masuk pada ayat yang ke-11. Pada ayat yang ke-11, jom sama-sama kita baca. Tuan-tuan di rumah ikut bersama-sama dengan saya. Kita baca dulu. Okey? Alhamdulillah. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Kita tengok mana tempat-tempat yang kita kena jaga tuan-tuan. Mana tempat-tempat yang kita kena jaga. Yang saya dah tegur sebelum ini, jaga huruf ain. Jangan fa'tarafu tapi fa'. Nampak tak? Jangan fa'. Kalau kita baca dengan hamzah, bunyi dia fa'tarafu. Tak boleh. Kita nak bunyi dengan ain. Fa'tarafu. Boleh? Jaga huruf ain. Seterusnya. Ni tanda apa ni Ustaz? Nun ada mim atas kecil. Mim atas nun ni. Senang tuan-tuan. Bila mana tuan-tuan jumpa nun, atas dia ada mim kecil seperti ini. Saya ulang sekali lagi. Penting ni. Bila mana tuan-tuan jumpa atas nun ada mim kecil seperti ini, nama hukumnya adalah hukum iklab. Nama hukumnya adalah hukum iklab. Tuan-tuan tak perlu tengok pun huruf selepasnya apa. Cukup tuan-tuan faham, nampak nun atas dia ada mim, jelas itu hukum iklab. Ulama dah memudahkan kita tuan-tuan. Ulama telah memudahkan kita. Nampak je. Kalau dalam hukum tajwid nun mati berjumpa dengan ba. Betul? Memang betul huruf ba selepasnya. Tapi tak ingat selepasnya huruf apa. Tapi ingat ustaz ada cakap, kalau jumpa nun atas dia ada mim kecil, memang hukumnya iklab sahaja. Jelas faham macam tu je tuan-tuan. Maka cara bacanya macam mana ustaz? Saya dah kenal ustaz. Nun atas dia ada mim kecil, hukumnya iklab. Saya dah kenal ustaz. Tapi macam mana nak baca? Senang je cara baca dia tuan-tuan. Dengan cara bibir dirapatkan. Tapi dirapatkan sekadar bersentuhan secara ringan sahaja. Saya ulang sekali lagi. Dia perlu dengung. Hukum iklab ini, cara baca ni kita perlu dengung. Dengung dia dengan cara bibir dirapatkan.
tapi bersentuhan secara ringan sahaja. Bibir dengan bibir kita tu bersentuhan secara ringan sahaja. Cara dengung ini kita sebut dia sebagai dengung itba'. Itba' bidham bersentuhan secara ringan je bibir kita. Bidhambihim fasuhqan, pedahkan, lepaskan angin. Fasuhqan, jaga sabdu. Fasuhqan li'as, jaga sad, jangan baca dengan huruf sin, jangan li'as. Sama juga pada ayat ini, sama juga pada ayat ini. Li'as habis sa'ir, jaga sabdu. Bis-sa'ir. Kita tengok sekali lagi. Pertama, jaga huruf ain, jangan baca dengan hamzah. Yang kedua, saya lupa tadi, huruf dhan, cara sebut dia dengan cara keluar lidah. Keluar lidah, jangan gigi berjumpa dengan gigi. Seterusnya, tengok ada nun, atas dia ada mim, ketahuilah itu ada hukum iklab. Tuan-tuan boleh tulis di ruang komen, atas nun ada mim kecil, hukumnya iklab. Atas nun ada mim kecil, hukumnya iklab. Tulis ruangan komen. Cara dengung dia, cara dengung bibir dengan bibir dirapatkan, tapi bersentuhan secara ringan sahaja. Okey. Lepas tu maafkan saya, ha pedas, lepaskan angin. Fasuh qalli, jaga sabdu. Li, fasuh qalli, jaga sabdu. Kedua, jaga sad, jangan baca dengan huruf sin. Li'as, tak nak. Li'as, tebal kan. Lepas tu jaga sabdu juga. Habis sa'ir. Okey, jaga tempat-tempat yang kita kena jaga, insyaAllah. Kita masuk pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-12. Tulis di ruangan komen ayat 12, ayat yang terakhir. Tulis di ruangan komen ayat 12, ayat yang terakhir, insyaAllah. Tulis di ruangan komen ayat 12, ayat yang terakhir. Rimah Daud baca 4 atau 5 harakat bila Pakcik Misai jumpa Pakcik Hamzah, betul. Siti Rahimah idgham secara itba'. Okey. Idgham secara itba', memasukkan secara itba'. Mazwan, Kak Mazwan, atas nun ada mim kecil adalah iklab, betul. Siti Rahimi idgham secara itba'. Okey, kalau boleh dia kita sebut dengung secara itba'. Dengung secara itba'. Kalau boleh idgham tu maksudnya memasukkan. Sebab hukum iklab ni dia lebih ke arah ikhfa'. Dia lebih ke arah ikhfa'. Okey. Rimah Daud ayat ke-12 ayat yang terakhir. Jom kita masuk pada ayat yang ke-12. Boleh? Okey. Ayat yang ke-12 saya baca. Kita tengok dulu, sama-sama kita baca. Alhamdulillah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sekali lagi. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Yang pertama, jaga nun bersabdu. Inna, dengung nun bersabdu, dengung 2 rakaat. Nun bersabdu, dengung harakat. Innalla, jaga sabdu. Innalla, nalla, bukan innallazi. Innallazi tak nak, kita nak innallazi. Jaga sabdu. Dalam sabdu ada 2 huruf. Jangan kita buang huruf-huruf dia. Yang kedua, huruf zal. Keluar lidah, jangan gigi berjumpa dengan gigi. Lazi. Jangan lazi, jangan. Yang kedua, yakhshaw. Kha ni kena jaga, tuan-tuan. Kha ni kena jaga. Kadang-kadang orang dia terlampau nak jaga makhraj huruf kha, dia jadi huruf qaf. Yaqshaw, yaqshaw. Tak nak, kita nak yakhshawna rabbahum. Hukum apa ni, tuan-tuan? Hukum apa ni? Mim mati berjumpa dengan ba. Tadi kita jumpa nun mati berjumpa dengan ba.
Ini kita jumpa mim mati berjumpa dengan ba. Nama hukum ini tuan-tuan tulis di ruangan komen. Tuan-tuan tulis di ruangan komen. Mim mati berjumpa ba. Hukumnya ikhfa syafawi. Okey. Mim mati tak nampak mim. Mim mati jumpa. Ni tambah. Mim mati jumpa ba. Saya bulatkan. Jumpa ba. Hukumnya ikhfa syafawi. Saya ulang sekali lagi. Bila mana jumpa dalam Al-Quran mim mati, dia berjumpa dengan huruf ba, nama hukumnya adalah hukum ikhfa syafawi. Ayat ini mim mati mana tadi? Mim mati berjumpa dengan huruf ba, namanya hukum ikhfa syafawi. Ustaz, kalau saya dah kenal bila mana jumpa huruf mim jumpa dengan huruf ba, nama hukum ikhfa syafawi Ustaz, saya dah kenal, tapi cara baca macam mana Ustaz? Cara bacanya sama macam cara baca iqlab. Cara baca dia sama macam cara baca iqlab, iaitu kita baca secara itba'. Kita baca secara itba', dengung 2 rakaat, bibir berjumpa dengan bibir, dirapatkan, bersentuhan secara ringan saja. Rabbahum 2 rakaat Rabbahum bil ghaib. Nampak tak? Sama macam iqlab. Boleh? Jaga itu hukum ikhfa syafawi. Sebab tu saya sebut tadi, iqlab tu kita tak sebut dia sebagai idgham, kita sebut dia sebagai ikhfa juga sebenarnya. Boleh faham jadi kat sini kita baca dengan dengung macam mana? Rapat bibir, tapi bibir dengan bibir tu bersentuhan secara ringan saja, bukan rapat berbonoh kita tekan bukan tuan-tuan. Rabbahum bil ghaibi lahum, mim bersabdu dengung 2 rakaat. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ifa hakiki. Tuan-tuan, mim mati berjumpa dengan bim, hukumnya idgham mithlain. Tapi kadang-kadang kita ni tak ingat hukum. Sebab itu saya cakap, tuan-tuan jangan pegang nun bersabdu dengung 2 rakaat, mim bersabdu dengung harakat. Kalau tuan-tuan nak ingat hukum, bagus. Contohnya mim mati berjumpa dengan mim kat sini memang ada hukum, namanya idgham mithlain. Tapi kadang-kadang kita ni tak ingat hukum. Sebab itu saya suruh tuan-tuan pegang. Nampak nun bersabdu ataupun mim bersabdu dengung sahaja 2 rakaat. Ni nampak mim bersabdu. Itu clue dia sebenarnya. Lahum kalau tuan-tuan pegang mim bersabdu dengung harakat, tuan-tuan tak perlu ingat hukum, tuan-tuan boleh baca dia dengan betul. Nampak tak? Sebab tu penting tuan-tuan, kita cari jalan yang shortcut mudah untuk kita belajar. Pada masa yang sama pun saya akan terangkan mim mati berjumpa dengan mim idgham mithlain. Nampak? Lahum dengung 2 rakaat, lahum maghfiratun, idgham bi ghunnah. Tanwin berjumpa dengan waw, idgham bi ghunnah. Maghfiratun wa aj, ada qalqalah sughra. Wa ajrun dengung 2 rakaat, tanwin berjumpa dengan huruf kaf, ikhfa hakiki. Wa ajrun kabir. Saya ulang sekali lagi pada ayat yang ke-12. Yang pertama, jaga nun bersabdu, jaga lam bersabdu, jaga huruf dal, jangan baca dengan cara gigi berjumpa dengan gigi dirapatkan, salah. Jaga huruf kha, jangan baca dengan huruf qaf. Boleh? Jaga ikhfa syafawi, mim mati berjumpa dengan ba, cara baca dia sama macam iqlab. Bibir dengan bibir dirapatkan, bersentuhan secara ringan sahaja. Sentuhan secara ringan sahaja. Mim mati berjumpa dengan ba. Seterusnya, jaga mim bersabdu, patutnya hukum idgham mithlain. Tapi saya nak mudah pada tuan-tuan, saya nak bagi clue, cara kenal paling mudah. Jumpa mim bersabdu, dengung saja 2 rakaat. Boleh faham? Yang kedua, maghfiratun, tanwin berjumpa dengan waw, tanwin 99, dengung. Tu wa aj, tanwin 99, dengung. Dengung dengan memasukkan terus ke dalam huruf waw. Tu wa aj, jaga huruf jim, qalqalah sughra, ada lantunan kecil. Wa ajrun, dengung 2 rakaat, tanwin berjumpa dengan kaf, tanwin 99.
berjumpa dengan huruf kaf, hukum ikhfa hakiki. Wa ajrun kabir. Okey, selesai. Untuk pada pagi ini surah Al-Mulk ayat 10 hingga ayat yang ke-12. InsyaAllah pada pagi esok kita akan belajar ayat yang ke-13 hingga ke ayat yang ke-15 insyaAllah. Jom sama-sama kita akhiri kelas kita. Jom macam biasa mengembara sekejap. Jadi tuan-tuan, insyaAllah esok pagi kita akan berjumpa lagi. Saya berharap kita semua istiqamah untuk belajar Al-Quran insyaAllah. Esok pagi kita akan sambung surah Al-Mulk ayat yang ke berapa tuan-tuan? Ayat yang ke-13 sampai ke ayat yang ke-15 insyaAllah. Jadi adakah tuan-tuan semua nak belajar lagi tuan-tuan? Adakah tuan-tuan semua bersedia untuk kita sambung surah Al-Mulk ayat yang ke-13 sampai ke ayat 15 ini? Adakah tuan-tuan semua bersedia untuk masuk kepada episod yang ke-5? Jika bersedia, tulis di ruangan komen, saya bersedia Ustaz. Nak tengok sikit ni, mana je bersedia ni. Siti Rahimi, mim bertemu mim idgham mislain. Betul. Nora Makzin, mim bersabdu dengung 2 rakaat. Rahimah Daud, mim mati berjumpa dengan ba, hukumnya ikhfa syafawi. Siti Rahimi, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Amin amin rabbal alamin. Sama-sama. Rahimah Daud, mim mati berjumpa dengan ba, hukumnya ikhfa syafawi. Saya bersedia Ustaz. Okey tuan-tuan, jika bersedia, moga kita semua istiqamah sehingga ke akhir insya-Allah. Nara Mazin, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kasim Sulaiman, alhamdulillah, selesai untuk hari ini. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Insya-Allah tuan-tuan, jom kita akhiri dengan doa tilawatul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tuan-tuan ikut bersama-sama dengan saya. Ikut sama-sama dengan saya. Allahumma habibna ilal Quran wa habbibil Quran ilaina. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Ya Allah, ya Tuhanku, letakkanlah kami dan keluarga kami di bawah lindungan perjagaan-Mu, ya Allah. Jauhilah kami dan keluarga kami daripada segala wabak, bencana dan perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri kami, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami, ya Allah. Sucikanlah hati kami daripada segala kekotoran, daripada segala dosa, daripada segala kehitaman, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tariklah daripada hati kami perasaan keinginan dan perasaan nikmat untuk melakukan maksiat, ya Allah. Dan letakkanlah dalam hati kami perasaan keinginan dan perasaan nikmat untuk melakukan ibadah kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, istiqamahkanlah kami dalam belajar Al-Quran. Istiqamahkanlah kami dalam jalan yang diridai oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kesembuhan, berilah kesihatan yang baik kepada kedua ibu bapa kami, kepada keluarga kami dan seluruh muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami dan seluruh muslimin dan muslimat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa esok pagi 9.30 pagi. Wallahu alam. Wallahu alam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Nara Mazin, insyaAllah saya setia Ustaz. Alhamdulillah. Farid Cik, amin.
So Hanafi, saya bersedia. Alhamdulillah. Osman, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah saya berjumpa lagi. Amin. InsyaAllah. Alhamdulillah. Muhammad, saya bersedia Ustaz. Siti Sabar, terima kasih Ustaz. Sama-sama, kita jumpa esok pagi. Wallahualam.